Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ada lebih kurang setengah jam lagi. Ada 2 segmen lagi, Syu. Betul. 2 segmen lagi. Okey, jom. Kita kena laju sikit. Ya, betul. Kita nak bawa anda bercakap berkenaan dengan menuju ke hadapan ke arah kecemerlangan. Kecemerlangan macam mana ni? Baik. Kita banyak benda kita nak cakap sebenarnya. Betul. Bila kita cakap pasal new media baharu dengan politik Malaysia, dia ada perkaitan yang sangat rapat sebenarnya. Jadi bila kita ada 2 tetamu ini dan ada buku yang nak diterbitkan, ada website yang nak dilancarkan nanti. Jadi ini satu perkara yang kita kena maklumkan kepada semua. Siapa tetamu kita, Syu? Tetamu kita hari ini kita bawakan iaitu Dr. Sarah Chinasamy selaku penasihat, penulis buku New Media Political Engagement and Participation in Malaysia. Apa khabar, Dr.? Terima kasih. Dan juga seorang lagi yang bersut warna coklat ini adalah Aris Abdul Rahman selaku jawatan kuasa protokol. Apa khabar? Sihat juga ya? Alhamdulillah, steady. Steady ya? Steady kita. Okey, kita ada dua benda yang kita nak cerita. Tapi sebelum tu mungkin mukadimah ada sesuatu lah yang berkaitan antara saya cakap tadi media baharu dengan politik Malaysia sehingga timbul idea doktor nak terbitkan buku ini sendiri. Doktor dululah. Kita mewujudkan Impress Global, iaitu satu research platform bagi pelajar pasca siswaza. Dan di bawah itu saya menggalakkan pelajar-pelajar pasca siswaza terutamanya menghasilkan pelbagai artikel-artikel berhubung isu-isu semasa, menganalisis pemberitaan, bagaimana dilaporkan di dalam dan juga di luar negara. Dan pada masa yang sama, saya juga sebagai selaku penasihat Impress Global, saya juga ada terbitkan satu buku yang berjudul New Media Political Engagement dan Participation, sekaligus ia menjadi satu mukadimah penerbitan. Itu satu contoh role model kepada pelajar-pelajar saya di dalam menghasilkan penyelidikan berhubung dengan new media. Dan pada masa yang sama, kita sentiasa mengkaji apakah perkembangan dan cabaran-cabaran terbaru yang kita berhadapan dengan media baru ni. Baik, buku ni belum ada di pasaran lagi sebab akan dilancarkan esok Ya. Esok. Di Malaysia ni besok, tetapi 6 hari bulan lepas telah pun dilancarkan di UK dan US dalam 6 hari bulan Oktober. Dah ada di luar. Di Malaysia belum lagi. Esok belum lagi. Besok baru kita dilancarkan lancarkan. esok lah di Parlimen esok. Baik, tadi doktor sebut cabaran kan. Banyak benda kita nak korek pasal buku lepas ni. Saya nak dengar juga pasal laman sesawang yang akan diwujudkan nanti. Apa ceritanya? Alright, laman sesawang ini adalah Impress Global. So Impress Global ni laman sesawang untuk pelajar-pelajar postgrad untuk membincangkan isu-isu semasa. Saya bagi satu contoh. Ketika baru-baru ini YB Khairil Jamruddin ada menyebut pasal cashless society. So daripada cashless society, adakah Malaysia mampu mencapai cashless society pada tahun 2050? So benda macam ini dikupas oleh pelajar-pelajar kami. So kami menulis satu artikel, maksudnya pasal cashless society, are we heading, are we ready? Ditulis oleh classmate lah ataupun anak buah doktor Amirah Suhaimi. So benda-benda macam ni kita tengok, this kind of thing what we are looking, kita cuba membincangkan isu-isu semasa. So kita cuba pamerkan di website dan orang boleh lihat dan menuntut ataupun menambah ilmu yang sedia ada. So benda-benda yang macam ni kita cuba bawa ke satu lagi peringkat, brainstorm antara kita dan kita menulis. So kalau satu lagi kita nak mewujudkan budaya membaca. Alright. Kalau dari segi Perpustakaan Negara Doktor kalau survey dia mengatakan kalau dulu orang Malaysia ni hanya membaca 2 buku satu tahun. Tetapi sekarang ni sudah sampai ke 8 hingga 15 buah buku. So this is showing that we are moving forward. So mungkin dengan adanya website ni, ia juga menambahkan ilmu pengetahuan dan juga mendorong minat membaca kita. Okey, baik. Kalau penerbit kita boleh buka website Impress Global. www.impressglobal. Ya, impressglobal.uitm.edu.my. impressglobal.uitm.edu.my. Nanti kita cuba tunjukkan di TV nanti. Tapi ingin pun saya jelaskan di sini bahawa ini adalah satu website pasca siswaza penyelidikan yang pertama kali di Malaysia. Jadi di bawah kita khusus kita International Communication, saya menggalakkan pelajar-pelajar ni menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan media diskusi. Jadi
ini kita dah wujudkan website ni dalam setahun, tetapi akhirnya kita berjaya dapat didaftarkan di domain di peringkat UiTM. Mungkin in the future nanti di peringkat kementerian soaring upwards. Macam doktor, kalau kita lihat di sini dua platform yang berbeza untuk kita menembuskan budaya membaca terhadap generasi muda terutamanya. Kalau kita lihat buku dan juga laman sesawang fizikal dan juga laman betul. sesawang. Tapi pada pendapat doktor sendiri, kalau buku ni kita lihat caranya lebih tradisional, konvensional sikit. Mungkin golongan muda akan rasa sedikit rimas, mereka akan rasa ini terlalu tinggi untuk saya. Tetapi apabila mereka beralih ke media sosial, mereka berasa bacaan ini adalah lebih dekat dengan mereka kerana bahasa-bahasa yang digunakan itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi pada pendapat doktor sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita menggalakkan golongan belia terutamanya juga boleh jatuh cinta terhadap buku, kerana buku ini lebih meluas, kita boleh mendapat maklumat yang lebih mendalam kalau kita membaca daripada buku, doktor? Itu yang dari semasa ke semasa yang selalu kita tekankan di peringkat IPTA di dalam kita punya pembelajaran dan juga pengajaran. Buku wajar digunakan oleh pelajar-pelajar sebagai sumber referens, dan kita boleh katakan bahawa sumber yang dikodkan di dalam buku ni adalah satu sumber rasmi daripada benda yang kita rujuk daripada media sesawang ni. Kadang-kadang ada sumber ni kita tidak tahu kesahihan dia setakat mana benda itu adalah sahih ataupun tidak. Jadi saya memang galakkan dengan pelajar-pelajar saya di dalam membuatkan penyelidikan, rujukan buku itu adalah amat penting di peringkat IPTA. Dan pada masa yang sama, cara membuat kerja ini satu peringkat lebih up lagi, di mana kita wujudkan di dalam bentuk laman sesawang, di mana memudahkan pelajar-pelajar lain dan pelajar-pelajar yang akan datang pun merujuk kepada penyelidikan yang telah dibuat oleh pelajar pasca siswaza. Aris, untuk laman web ini, skopnya macam mana? Boleh tulis apa-apa, boleh cerita apa-apa? Dia macam ni. Kalau kita ikutkan dari segi postgrad ni, kadang-kadang dia tension sebab dia kena tulis jurnal artikel, lots of reading, okay? So kalau macam web ni, kita bagi dia kebebasan untuk menulis sesuatu membincangkan isu-isu semasa. Okey, saya bagi satu contoh. Macam dekat web nanti kalau dia boleh bukakan, kita boleh lagi. Boleh. Okey, tak apa. So maksudnya kita ada comparative news, kita ada international communication. Maksudnya dia menggabungkan, contohnya macam dulu MH370. So kita melihat dari perspektif yang berbeza. Okey. So kalau boleh, kalau kita tengoklah, kalau bab-bab gosip ni mungkin kita cepat membaca. Okey, alright. Okey. So dia bacaan terhadap gosip, A kahwin B, B kahwin C sebagaimana. Okey. Tapi kalau macam tapi kalau nak membaca suatu ilmu ni is mungkin susah sikit. So kita lambat sikit. And there's a saying, knowledge is the mother of all necessity. So apa-apa pun ilmu tu penting. Betul. Okey, baik. Saya minta kebenaran doktor, boleh tunjuk ke buku ni? Boleh. Mana tahu nak tunjuk esok kan. Dia bawa buku sebenarnya. Okey, inilah buku yang akan dilancarkan esok. Okey, untuk konsep yang ditulis dalam buku ini macam mana, doktor? Buku ni lebih kepada cara pemberitaan, di mana apakah isu-isu penting yang diwujudkan oleh media tempatan dan pada masa yang sama juga oleh media-media independen. Jadi kita melihat apakah isu-isu yang telah dikupaskan di peringkat media perdana dan juga apa-apa isu yang diwujudkan oleh media-media independen yang di luar. Jadi apa isu yang dimasukkan, apa isu yang tidak dimasukkan, apakah perbezaan antara kedua-dua media ini. Jadi satu analisis yang agak kompresif yang telah saya muatkan di dalam buku ini. Dan kita juga dapat lihat bahawa cara pemberitaan di pilihan raya 2008 dan 2013 dan juga upcoming yang kita lihat 2018 yang akan datang. Jadi satu analisis yang agak komprehensif yang kita lihat di sini. Jadi buku ini akan dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Keruak besok di Parlimen, dan kami website sekali Impress Global. So adalah satu penghargaan kepada Fakulti Komunikasi Pengajian Media UiTM Shah Alam. Lepas tu akan dijual di Ya. Buku ini adalah terbitan Routledge dari US dan UK, dan tempahan itu haruslah dibuat melalui online. Online. Okey, baik. kenapa saya tadi? Sebab saya alumni UiTM.
Betul. Saya pun UiTM juga. Perakaunan lagi. Perakaunan. Kecil. Betul. Okey, sebenarnya kita ada banyak lagi nak tanya dengan doktor dan juga Aris. Saya tak sempat lagi kita nak olah lagi topik yang banyak. Menarik sebenarnya ya, media sosial. Esok di Parlimen? Di Jam Parlimen. berapa? Pagi esok. Antara pukul 12 ke 2. Orang nak datang boleh, tapi Parlimen ni agak susah sikit Susah nak masuk. sikit. Tapi tak apalah, dapatkan buku dan juga layari laman web nantilah. Sekali lagi Aris, laman webnya kita Laman web kita maklum. di Impress Global lah, INPRESSGLOBAL, alright, .uitm.edu.my. Okey, Itu sekarang ni dah banyak artikel dah, banyak dah. Tak boleh nak buka lagi dah. Tak apalah, buka sendiri lagi lah. Nanti dia buka sendiri lah. Okay, baik. Sebelum kita mengakhiri segmen ini dulu, kita bagi trivia sikit. Mungkin anda sebenarnya agak kenal dengan kita punya Dr. Sarah Chinasamy ni. Mirip siapa agaknya ni? Okey, inilah trivia ni. Ini sebenarnya merupakan kakak ya. Kakak kepada wartawan kita di Bilik Berita iaitu Muhammad Chinasamy. Okey, nampaklah di situ ada. Patut saya tanya tadi Chinasamy ada rupa ya. Patut Mohan selalu menganalisis fakta. Rupanya dia ada kakak yang hebat. It's in the blood. Okey, baik. Terima kasih pada kedua tamu kita. Sangat berkenaan dengan menuju ke hadapan ke arah kecemerlangan. Selamat pagi Malaysia.